Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi dalam Cafe Ramadan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di Cafe Ramadan episod sebelum ini kita telah pun berdiskusi mengenai kisah-kisah wanita dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya kedatangan Nabi Muhammad SAW itu meletakkan wanita di darjat yang sesuai dengan fitrahnya, dan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini sudah pasti tidak kiralah lelaki dan wanita berebut-rebut untuk orang kata menambah pahala sebanyak mungkin. Namun untuk wanita mungkin ada sedikit kekangan lah, kerana kaum wanita biasanya akan dibatasi dengan kedatangan haid ataupun uzur. Tetapi indahnya Islam itu mengangkat martabat wanita. Ada juga amalan yang boleh dilakukan untuk sama-sama merebut pahala di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi untuk berdiskusi mengenai ibadah wanita ketika haid di bulan Ramadan, saya ditemani pensyarah tahfiz Universiti Tenaga Nasional Unit 10 Ustazah Syafawati Salihan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Sihat alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana sudi lagi bersama dengan Cafe Ramadan. Baik Ustazah, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Tetapi Ustazah, mungkin ada juga pertanyaan, orang kata kenapa lelaki berpeluang untuk berpuasa penuh, tapi perempuan ni ada halangannya di mana tidak boleh meneruskan puasa secara terus di bulan Ramadan kerana faktor haid. Ustazah. Okey, baik. Terima kasih banyak Hana atas soalan yang diberikan. Jadi bila kita menyebut berkenaan dengan adil antara lelaki dengan perempuan, dia bukanlah maksud bila lelaki boleh panjat pokok maka kita pun nak panjat pokok juga. Ibaratnya macam tu. Lelaki boleh buat perkara berat maka kita pun nak buat perkara yang berat juga. Adil Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah ability yang diberikan kepada kita tu sesuai dengan fitrah dan tanggungjawab. Maka orang lelaki kerana tanggungjawabnya sekian, maka sebab itu kekuatan yang diberikan, kelebihan yang diberikan adalah seperti mana yang kita lihat pada masa sekarang. Tetapi bagi orang perempuan, kerana tanggungjawab kita begini, kerana fitrah kita begini, kerana apa yang perlu kita lakukan atas muka bumi bersifat yang sebaliknya, maka sebab itu daripada sudut kemampuan kita dan fitrah kita adalah sebagaimana yang kita nampak ada pada perempuan sekarang. Jadi bila bercerita tentang adil bukan bermaksud bila A dapat satu perkara warna ungu ke, maka B pun kena dapat warna ungu juga. Tidak. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bersesuaian dengan fitrah dan tanggungjawab kita atas muka bumi. Dan juga dengan kemampuan kita ke? Kemampuan kita atas muka bumi, betul. Okey Ustazah, tapi sebenarnya wujud tak keperluan kepada wanita untuk beribadah di bulan Ramadan ketika haid Ustazah? Beribadah tidak semestinya kita bercerita berkenaan dengan orang perempuan ketika waktu haid sahaja. Kenapa dalam Al-Quran ada bercerita berkenaan dengan ibadah ketika sakit? Kenapa dalam Al-Quran ada bercerita berkenaan dengan ibadah hatta ketika perang sekalipun? Allah Subhanahu Wa Taala masih bercerita tentang bagaimana nak menunaikan solat, bagaimana nak menjadi hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada pada waktu haid kepada kita orang perempuan ataupun kepada sesiapa sekalipun dalam kata uzur secara umum, kenapa perlu untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sebagai hamba Allah yang biasa, kita akan terdedah kepada perkara yang sifatnya dosa. Dan kita akan sentiasa memerlukan kepada perkara-perkara bersifat pahala. Jadi untuk nak mendapat perkara tersebut, Imam Al-Ghazali kalau kita boleh ringkaskan menyebut tentang aspek tazkiyatun nafs. Macam mana nak menyucikan hati yang kotor. Dosa kita tak boleh nak elak daripada orang kata hinggap dekat diri kita. Tapi macam mana nak suci kan? Maka kita perlu kepada aktiviti seperti aktiviti yang menyucikan hati seperti zikir, taubat dan sebagainya. Dan kita perlu kepada aktiviti yang boleh nak terus menambah titik putih pada hati. Amal-amal ibadah yang bersifat baik, yang kita tahu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila hati putih, apa yang terzahir? Akhlak yang baik, peribadi yang baik, perilaku yang baik. Maka nak jadi baik ni waktu bukan haid sahaja ke, waktu haid sahaja ke? Tidak. Sepanjang masa kita nak jadi baik. Jadi Ustazah katakan amalan yang baik kan kita perlu melakukannya. Jadi untuk wanita haid ini apa ibadah yang boleh dilakukan Ustazah? Okey. Biasa bila menyebut tentang ibadah yang kita nampak ialah apa? Solat, puasa kalau secara umum lah berkenaan dengan bulan Ramadan. Tapi bila solat dan berpuasa yang wanita tak boleh buat, apa yang kita boleh buat? Kita boleh bantu menyediakan orang yang nak menunaikan solat.
ahli keluarga, baju yang dia dah guna, tempat dia nak solat, maka kita sediakan tempat untuk mereka menunaikan solat. Orang yang berpuasa, waktu dia nak bersahur, maka kita menyediakan makanan supaya dia ada tenaga seharian. Bila kita menyediakan makanan waktu mereka berbuka puasa, maka dia dapat balik tenaga dia selepas habis seharian. Jadi bila tak boleh solat, tak boleh puasa, kita tak nampak kita ada kekangan untuk nak, orang kata, sama-sama menunai pahala pada ibadah solat dan juga puasa. Tak, kita masih lagi boleh berada dalam ruang lingkup tersebut. Selain daripada tu, ibadah lain seperti zikir, dengar kuliah, daripada kita buka lagu macam-macam time masak. Betul. Tu dengarlah kuliah-kuliah Quran ke, dengarlah apa-apa sahaja yang boleh menambah ilmu kepada kita, macam mana nak jadi isteri yang lebih baik, ibu yang lebih baik dan sebagainya. Okey Ustazah, dan kenapa kita perlu beribadah di bulan Ramadan Ustazah? Yelah, kita tahu untuk menambah pahala dan sebagainya. Mungkin Ustazah ada perincian yang tersendiri. Okey, saya bagi satu analogi. Analogi yang macam mana? Contoh katakan esok nak sambut birthday Hana, katakan macam tu. Jadi bila kita buat satu, orang kata, majlis hari jadi, center of attention waktu tu siapa? Mestilah birthday girl kan, Hana waktu tu. Kita bagi perhatian pada Hana waktu tu. Dan apa yang disediakan dalam pesta tersebut? Ada makanan yang pelbagai, yang waktu hari-hari biasa kita tak prepare lah makanan tu, nak katanya. Dan saya pun datang pada majlis tersebut. Tapi saya datang, saya tak buat apa-apa. Imagine saya datang, saya tak buat apa-apa, saya duduk aja dekat situ. Adakah saya menyertai? Adakah saya mengambil manfaat daripada majlis tersebut? Maka tak, sebab saya datang, saya duduk, saya tengok aja, saya duduk ke ujung. Contoh katakan macam tu. Kenapa saya bawa analogi macam ni? Center of attention pada bulan Ramadan ialah Quran. Sebab Allah dah sebut kita dapat beribadah 30 hari yang pahalanya berlipat kali ganda kerana meraihkan penurunan Al-Quran. Birthday kita celebrate sehari, Allah celebrate penurunan Al-Quran 30 hari. Kepada kita boleh beribadah yang biasa-biasa kita buat kat luar, dapat pahala banyak. Jadi bila Allah sediakan pahala yang banyak daripada amalan yang pelbagai, tapi kalau kita datang bulan Ramadan, kita duduk tak buat apa-apa macam biasa je, adakah kita dapat manfaat tersebut? Maka ini disebutkan kenapa perlu beribadah pada bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut sebagai pesta ibadah dan sebagainya? Kerana meraihkan penurunan Al-Quran. Maka segala ibadah yang kita lakukan, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, dilipat gandakan pahalanya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut. Baik Ustazah, dalam beberapa minit terakhir yang kita ada ni, mungkin Ustazah ada sedikit nasihat ataupun motivasi kepada kaum wanita untuk terus beribadah dalam apa jua keadaan, mungkin bukan pada bulan Ramadan sahaja, pada hari-hari biasa juga Ustazah. Secara umum, kalau kita ambil nasihat kepada diri saya sendiri, peringatan terutamanya, dan kepada semua yang menonton, kita tahu matlamat kita duduk atas muka bumi ini ialah kita nak kembali balik pada kita ada rumah kita yang sangat mewah. Kita ada kampung kita yang sangat mewah. Maksud saya bukan atas muka bumi ni, jangan rasa kita miskin. Kita ada rumah kat sana yang kita nak balik. Kita ada kampung kita kat sana yang kita nak balik, taman-taman indah yang menunggu kita. Jadi, apakah syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan? Antara perkara paling asas ialah jangan lupa anggota badan kita, mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki, hati, sebagainya. Ini semua bukan semata-mata anggota badan, tapi ini semua adalah sumber kepada dosa dan pahala. Maka terutama dalam bulan Ramadan, pastikanlah mata kita melihat benda yang baik. Nampak benda tak baik, kita ada kekuatan mengalihkan pandangan. Telinga kita mendengar benda baik, mulut kita cakap benda baik, tangan buat benda baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Dan apa-apa yang terlintas pada hati kita, akal yang tak baik, kita ada kekuatan untuk menepis perkara-perkara tersebut. Bukan semua benda kita rasa kita kena layan, ada benda yang kita rasa kita kena lawan. Maka itu adalah satu benda yang paling besar yang kita boleh jaga pada diri kita untuk kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey Ustazah, itu dia perkongsian yang cukup padat daripada Ustazah. Walaupun kita ada masa singkat je, jadi maksudnya Ustazah, kita tiada alasan lah untuk beribadah dalam apa jua keadaan. Betul. Sakit ke, uzur ke, kita kalau boleh kita teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia perkongsian oleh Ustazah Syafawati Salihah. Terima kasih Ustazah. Semoga perkongsian Ustazah tadi memberi manfaat kepada semua penonton Cafe Ramadan, dan kepada anda sudah pasti pada episod seterusnya Cafe Ramadan akan bersiaran pada waktu dan hari yang sama untuk bawa pelbagai topik kepada anda untuk kita kupas bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi di Cafe Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum.